Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang mantap di dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Ahad yang keempat, anjuran Masjid Al-Akram Datuk Keramat, menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Hidayah, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Mensyarahkan kitab Masailut Tauhid, masalah-masalah yang berkaitan tentang ilmu tauhid, yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai ke muka surat 21, kitab cetakan Akademi Jawi Malaysia. Masih lagi dalam membincangkan mabadi, permulaan ilmu tauhid yang 10. Yang seterusnya adalah nisbatuhu, nisbah. Soalan, apakah bandingan ilmu ini? Nisbah ni maknanya kalau dibandingkan ilmu tauhid dengan ilmu-ilmu yang lain tu, apakah posisi dan kedudukannya? Jawapan, bandingan ilmu ini dengan ilmu-ilmu yang lain, posisi dan kedudukannya adalah ilmu tauhid ini dialah semulia-mulia ilmu, dan dialah ilmu yang paling utama sekali, dan dialah ilmu yang mahu, yakni hendaklah dituntut terlebih dahulu daripada lain-lain ilmu. Kenapa posisinya begitu tinggi? Kerana keadaannya ilmu ini bergantung dengan zat Allah Subhanahu wa taala dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi sebab itulah ilmu ini menjadi ilmu yang mulia. Dicampur lagi bahawa amal kebajikan seseorang itu tidak akan diterima selagi mana orang itu tidak berakidah dengan akidah yang sahih, tidak bertauhid dengan tauhid yang murni. Jadi ini ilmu yang paling utama. Soalan, apakah faedahnya ilmu ini? Jadi ini mabda' yang seterusnya, faidatuhu. Jadi apabila seorang itu mengetahui faedah sesuatu ilmu, itu akan menjadi satu motivasi yang mendorong dia untuk lebih bersungguh-sungguh menuntut dan memahami sesuatu ilmu. Jawapan,
faedahnya ialah mendapat keuntungan dan juga kejayaan yang berkekalan di dunia dan mendapat sebesar-besar anugerah dari Allah di akhirat, yakni syurga. Jadi kejayaan yang sementara pun kita lihat orang gembira. Sebahagian daripada rakyat kita sangat gembira selepas pilihan raya calon yang mereka minat, yang mereka sokong berjaya. Sangat gembira. Mungkin mereka celebrate, buat kenduri, buat kesyukuran. Sebahagian mungkinlah kecewa sebab tak dapat sebagaimana dikehendaki. Padahal kejayaan itu pun sementara. Kita lihatlah, yang pernah naik boleh jatuh, yang pernah jatuh boleh naik. Jadi saya terbaca satu poster yang bunyinya tu agak brutal, tapi bila saya fikir-fikir balik, Masya Allah, Tabarakallah, inilah kebenaran pun yang berlaku. Dia kata apa? Kat Malaysia ni dia kata, ex-prisoner can become a prime minister, and ex-prime minister is now a prisoner. Poster saya jumpa dalam Facebook. Fikir-fikir betul juga. Perdana Menteri kita yang ke-10 ni pernah masuk penjara, pernah jadi banduan. Sekarang dia jadi Perdana Menteri, orang nombor 1 lah dalam kerajaan, di bawah daripada Yang Pertuan Agong. Dahulu kita ada Perdana Menteri yang ke-6, sekarang dalam penjara, jadi banduan. Jadi kejayaan-kejayaan apa pun yang dicapai oleh manusia ni sifatnya sementara. Dia ibarat putaran roda. Dia ada masanya kita itu di bawah, ada masanya kita itu di atas. Pun bila berjaya dengan kejayaan yang sementara itu, manusia merasa sangat gembira. Apatah lagi kalau kejayaan itu berkekalan selama-lamanya, lagi mendapat anugerah pula yang besar di akhirat, yakni syurga, iaitu kampung atau negeri yang mempunyai nikmat yang berkekalan. Dunia ni dia singgah sekejap-sekejap saja. Bahkan nikmat kesihatan kita pun sebahagian dah hilang dah. Sekarang ni asyik sakit itu, sakit ini, jenuh makan ubat dah. Sebab sementara. Sedangkan negeri akhirat itu nikmatnya berkekalan. Seterlebih daripada itu dapat melihat akan zat Allah Subhanahu Wa Taala yang laisa kamitslihi syai', yakni tiada menyamai akannya oleh sesuatu. Ini ayat yang muhkamat, ya. Inilah yang kita pegang. Kalau ada kefahaman-kefahaman yang membawa kepada menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang lain, atau menyamakan yang lain seperti Allah, maka itu akidah yang batil, yang rosak. Jadi kita akidah ahli sunnati wal jamaah, kita berpegang bahawa boleh melihat Allah bila di hari akhirat, bukan di dunia. Untuk ahli syurga, Allah kurniakan nikmat yang lebih daripada syurga, iaitu melihat kepada zat Allah Ta'ala. Macam mana tu? Wallahu a'lam. Tak macam mana lah, kita tak tahu. Tak boleh kita nak banding-bandingkan. Tergelincir dalam bab melihat Allah Ta'ala ni dua kumpulan. Satu kumpulan Mu'tazilah dan satu lagi kumpulan Musyabbihah. Mu'tazilah daripada satu sudut, dia sama berpegang seperti ahli sunnati wal jamaah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala wujud tidak bertempat. Sebab tempat itu sendiri adalah makhluk. Kalau orang kata Allah bertempat di aras, tak mungkin, kerana aras itu makhluk. Allah yang ciptakan aras. Berarti sebelum Allah ciptakan aras, aras itu tidak wujud. Adakah Allah hanya wujud selepas ada aras? Mustahil. Allah wujud tanpa ada permulaan. Berarti wujudnya Allah tanpa aras itu pasti. Adakah selepas Allah ciptakan aras lalu Allah berubah daripada tidak bertempat menjadi bertempat? Juga mustahil. Jadi golongan Mu'tazilah daripada sudut beriktikad bahawa Allah Ta'ala wujud tidak bertempat, sama seperti ahli sunnati wal jamaah. Tetapi mereka terlajak. Lalu mereka kata oleh kerana Allah Ta'ala tidak bertempat,
tak mungkinlah Allah dilihat dari akhirat. Kerana yang boleh dilihat ni yang bertempat. Dia tergelincir di situ. Padahal melihat Allah Ta'ala dari akhirat itu sabit dalam Quran dan hadis. Tapi dia cuba nak membayangkan Allah tu seperti makhluk. Makhluk ni kalau kita dapat lihat, tentulah ada tempatnya. Padahal kalau kita tak lihat juga, makhluk tu bertempat sebenarnya. Benda yang kita tak nampak ni ada tempat. Cuma kita yang tak nampak. Tak nampak tu mungkin kerana terlindung, terhijab dengan dinding. Ataupun mata kita tidak mampu memandang, seperti orang yang matanya buta. Dia tak nampak, tapi benda yang depan mata dia tu dia bertempat. Jadi nak mengaitkan kalau dapat dilihat mesti bertempat, itu nak menyamakan Allah seperti makhluk. Ini kegelinciran Mu'tazilah. Sementara golongan musyabbihah ni maknanya golongan yang terjerumus menyamakan Allah seperti makhluk. Mereka sama seperti ahli sunnati wal jamaah, iaitu sama berkeyakinan bahawa Allah SWT di hari akhirat dapat dilihat. Ahli syurga dapat melihat kepada zat Allah. Lalu ditelajak pula, dia kata oleh kerana itu berarti Allah bertempat. Sebab ahli syurga boleh lihat Allah Ta'ala, berarti Allah bertempat. Jadi kedua-dua ini adalah satu bentuk kegelinciran. Yang menafikan melihat Allah itu jelas bercanggah dengan Quran dan Sunnah, dan yang menempatkan Allah Ta'ala juga bercanggah dengan ayat-ayat yang muhkamat, seperti laisa kamitslihi syai'. Peringatan, mungkin orang-orang di zaman moden ini berfikir bahawa orang-orang bukan Islam telah lebih maju, orang kafir itu lagi maju lagi, sedangkan mereka tak ada tauhid. Kata faedah belajar ilmu tauhid dapat kejayaan di dunia, dapat anugerah di akhirat. Di dunia pun nampak macam orang dan Muslim lagi ke depan, lagi maju, lagi berjaya dia. Itu macam mana tu? Dan orang-orang Islam yang mempelajari tauhid tak maju juga, ke belakang juga mereka, agak mundur. Jadi di manakah benarnya cakap pengarang kitab kata faedah belajar ilmu tauhid dapat kejayaan di dunia, dapat anugerah di akhirat. Di dunia tak nampak kejayaan orang Islam pun. Orang yang tak ada tauhid lebih berjaya lagi. Di sini kita turunkan jawabnya. Maksudnya bukanlah dipelajari tauhid itu semata-mata dengan menghafal akan masalah dan kaedah semata-mata. Bukan berarti belajar tauhid itu hanya menghafal wujud, qidam, baqa, hanya mengkaji ini ta'alluq apa, hanya membincangkan ini apa tanjizi hadis, suduhai qadim dan sebagainya. Bukannya itu. Itu bukan kita kata tak penting, ia penting. Tetapi yang lebih pada itu adalah menyematkan intisari ilmu tauhid itu ke dalam hati serta menghayatinya. Misalan, setelah diketahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mengetahui segala gerak-geri makhluk, kemudian belajar ilmu tauhid juga kita tahu dan yakin bahawa Allah Ta'ala Maha berkuasa membalas ke atas setiap orang yang berkhianat dan pelaku-pelaku dosa yang lainnya. Jadi tahu saja tak memadai. Sebab itu kadang-kadang kita katakan orang itu dari segi akliyahnya, dari segi akalnya, dia tahu Allah Ta'ala melihat. Sebab akal yang sihat tidak boleh terima Tuhan tapi lemah, Tuhan tapi sakit, Tuhan tapi lupa, Tuhan tapi cacat, Tuhan tapi buta, tak mungkin. Jadi orang secara akli dia akan yakin bahawa Allah Ta'ala melihat. Tetapi apa yang diyakini secara akli, kalau dia tidak bawa disematkan di hati dia, maka tindak tanduk dia tu seolah-olah mengatakan Allah buta. Kenapa? Kenapa di belakang orang dia buat jahat, dia ambil rasuah, dia buat khianat kepada amanah yang diberikan, padahal dia tahu Allah melihat. Tapi pengetahuan dia tu tidak dia semat dalam hati.
Lalu tindak tanduk dia itu membawa kerosakan kepada diri dia dan juga kepada masyarakat. Contohlah orang yang ambil rasuah. Sebenarnya rasuah itu akan menghilangkan keberkatan dari hidup dia. Mungkin duit dia banyak tapi dia tidak ada kebahagiaan. Dan pada masyarakat rosaklah. Sepatutnya orang tu misalnya dihukum oleh kerana rasuah, terlepas. Sepatutnya orang itu tak dapat oleh kerana rasuah, dapat. Padahal itu hak orang lain. Jadi ini kan kegagalan sebenarnya. Kerana apa? Kerana ilmu tauhid itu dia gagal sematkan intipatinya itu ke dalam hati, serta dia gagal menghayatinya. Itu yang dibawa tadi. Misalnya setelah diketahui bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui segala gerak-geri makhluk, dan Allah berkuasa mula membalas ke atas pengkhianat dan pelaku-pelaku dosa yang lainnya, maka tidaklah seseorang yang telah ada pada hatinya tauhid melakukan pengkhianatan, penyelewengan, penipuan dan sebagainya. Maka alangkah bahagia dan sentosanya sesebuah negara yang rakyatnya serta pemerintah dan pemimpinnya menghayati tauhid. Kita yang jadi ta'alum, agama itu kita jadikan sebagai tunggangan untuk mendapat tarikan, sokongan, pujian. Sepatutnya agama itu kita jadikan sebagai landasan, yang mana agama tuju yang itu kita ikut. Tapi tak, kita paksa agama itu ikut kita. Macam orang tukang kuda, dia yang kawan. Dia tarik ke sini kuda dia pergi. Dia nak pergi ke lain pula dia bawa kuda dia. Jadi itu memperkudakan agama. Beza kalau dijadikan agama sebagai landasan, macam kereta api itu, straight dia ikut. Ke mana? Sebab landasan dia ada. Jadi kalau betul dihayati tauhid ini, insya-Allah ya, rakyat, pemerintah dan pemimpin membawa kebaikan, kejayaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Selesai. Faedah itu al-mabda'ul al-ashir, iaitu permulaan ilmu tauhid yang ke-10. So selesailah ya perbincangan kita tentang mabadi ilmu tauhid. Kita akan masuk ke tajuk yang seterusnya, iaitu masalah ilmu tauhid. Perbincangannya masalah di sini kalau dalam bahasa Inggeris dia bukan problem tapi discussion. Daripada soalan yang selalu tanya. Jadi masalah itu adalah pertanyaan, ya, perbincangan, bukannya masalah dalam bahasa Melayu. Wih, banyak betul masalah sekarang ni, itu lain. Masalah itu maknanya problem, ya. Kalau bahasa Arab dia panggil muskilah, masyakil. Baik. Sebelum saya pergi pada masalah-masalah ilmu tauhid ni, isu-isu dalam ilmu tauhid, ada sebarang soalan kalau saya mampu jawab, silakan tuan-tuan. Sebab kita dah habis mabadi ilmu tauhid yang 10. Baik. Kalau tak ada, kita masuk terus kepada masalah-masalah ilmu tauhid. Soalan, di dalam berapa masalah tersimpan ilmu tauhid ini? Atau dalam bahasa yang lebih moden, ilmu tauhid ini berapa subtopik dia? Berapa perbincangan dia? Jawapan, ilmu tauhid ini tersimpan atau terhimpun dalam 3 masalah. Yang pertama dinamakan ilahiyat, daripada ilah. Ilah itu maknanya Tuhan. Ilahi makna dinisbahkan, dibangsakan kepada Tuhan. Kenapa jadi ilahiyat? Ada alif ta, nak menunjukkan banyak perbincangan tentang Tuhan. Bukan Tuhan tu banyak. Kalau Tuhan banyak disebut alihah, Tuhan-Tuhan. Bukannya itu, Tuhan tidak banyak. Ilahiyat maknanya banyak perkara-perkara yang dibincangkan berkaitan tentang Tuhan. Yang pertama. Yang kedua adalah nubuwat, iaitu perkara-perkara yang dibincangkan berkaitan dengan Nabi dan Rasul, ya, kenabian dan kerasulan. Dan yang ketiga, sam'iyat, dia daripada perkataan sami'a yasma'u, dengar. Kenapa dia bangsakan kepada dengar?
Sebab perkara-perkara ini diimani semata-mata kerana didengari perkhabarannya dari Quran dan hadis. Nak difikir dengan akal, tak tercapai. Nak dilihat dengan mata kepala, tak jumpa. Kalau ilahiyat, ketuhanan, masih boleh difikir dengan akal. Takkanlah alam semesta dijadi sendiri. Pasti ada penciptanya. Pencipta alam ni tentulah berkuasa, tentulah maha mengetahui, tentulah maha berkehendak, tentulah hidup, tentulah esa. Masih boleh dicapai dengan akal, ilahiyat. Nubuat selain daripada akal boleh juga dicapai dengan panca indera. Untuk orang yang hidup sezaman dengan Nabi SAW, mereka boleh lihat, mereka boleh dengar, mereka boleh nilai diri pribadi, akhlak Nabi SAW. Lalu mereka lihat ini adalah orang yang membawa kebenaran. Kerana Nabi SAW sebelum baginda diangkat, diisytihar sebagai Rasul pun, baginda digelar sebagai Al-Amin. Ini orang yang sangat amanah, orang yang tidak berdusta, tidak berbohong, tidak khianat. Itu nubuat. Tapi kalau sam'iyat, dengan mata kepala pun kita tak boleh lihat, dengan akal pun kita tak boleh capai. Habis kenapa kamu percaya? Dah Quran bagi tahu, dah dalam hadis dah bagi tahu. Maka lintitan daripada kita percaya kepada Allah dan Rasul, maka kita percaya kepada perkara-perkara ini kerana didengari perkhabarannya. Itu jadi sam'iyat, didengari. Seperti titian as-sirat. As-sirat itu dah jadi titian. Macam mana kita tahu dari akhirat ni setiap orang akan lalu di atas as-sirat, baik atau jahat, ya, ahli maksiat atau ahli ta'at, dia akan lalu atas titian yang mana di bawahnya itu api neraka. Macam mana kita tahu? Fikir dengan akal? Tak mungkin. Akal hanya boleh kata, ya, boleh jadilah satu masa ada. Tapi dari segi keimanan, bolehkah kita kata as-sirat tu boleh jadi ada, boleh jadi tak ada? Dah tak boleh. Yang kita kata boleh jadi ada, boleh jadi tak ada tu melihat kepada sudut akal semata-mata. Akal tak boleh kata mesti ada as-sirat. Akal juga tidak boleh mengatakan mustahil ada. Akal setakat boleh mengatakan mungkin ada. Tapi kita wajib percaya ada as-sirat kerana Quran dan hadis bagi tahu. Apa lagi? Syurga. Kita fikir-fikir nak bayangkan syurga pun kita tak mampu, ya. Dan kalau kita fikir secara akal semata-mata, syurga ni satu benda yang boleh jadi ada, boleh jadi tak ada, kalau dengan akal semata-mata. Tapi sekarang kita yakin ada syurga kerana Quran dan hadis bagi tahu. Demikian neraka, demikian al-mizan, mizan, timbangan dan sebagainya. Jadi kesimpulan, kalau Allah tanya masalah perbincangan ilmu tauhid, 3: ilahiyat, ketuhanan; nubuat, kenabian; sam'iyat, perkara-perkara yang gaib yang kita imani semata-mata didengari perkhabaran dalam Quran dan hadis. Ada juga sebahagian kitab dia tambah yang keempat, iaitu al-mumkinat. Rupanya dari ilmu tauhid belajar tentang makhluk juga. Sebab makhluk inilah yang menjadi dalil kewujudan khalik bagi masyarakat awam. Tengok pada alam ni baru kita perasan ada pencipta. Dan juga perkara yang mungkinat inilah yang kita itu melihat terzahirnya sifat Allah, kudrah, iradah, ilmu dan sebagainya itu terzahir pada mungkinat makhluk ini. Maka kita pelajari dan juga untuk memahami bahawa Allah itu tidak seperti itu. Kan kita belajar nanti akan jumpa sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah tak sama seperti makhluk. Jadi kalau makhluk begini, Allah tidak begitu. Bahkan apa saja yang kita nak terlintas dalam otak kita, ikut Allah begini, ikut Allah begitu, pastilah lintasan kita itu tak sama seperti Allah. Kenapa? Pertama, kerana kita ni makhluk. Maka apa yang terlintas dalam otak kita pasti makhluk. Maka Allah pasti tak sama dengan apa yang terlintas dalam fikiran kita, kerana Allah tak sama seperti makhluk. Jadi orang tu sampai satu peringkat dia tak boleh bayanglah Allah tu macam mana. Betul lah tu.
Kalau kamu sampai pada tahap tak boleh bayang aku Allah macam mana. Betul. Selagi kamu berbayang aku Allah macam ni, Allah macam itu, masih itu tak betul. Soalan, yang manakah masalah ilahiyat yang pertama? Yang mana masalah nubuat yang kedua? Dan yang mana dikatakan masalah sam'iyat yang ketiga? Jawapan, pertama, masalah ilahiyat itu iaitu barang, yakni sesuatu yang bergantung dengan ketuhanan, yang berkaitan dengan Allah, itu namanya ilahiyat. Daripada segala yang wajib, mustahil dan harus padanya. Bila sebut wajib, mustahil, harus, fahamlah kita ini adalah cerita hukum akal. Itu ada sebut wajib, bukan hukum syarak lah. Yang wajib hukum syarak tu dia akan jadi wajib, sunat, harus, makruh, haram. Itu baru hukum syarak. Wajib di sini adalah wajib akli, iaitu sesuatu perkara yang akal tak boleh terima kata tak ada. Akal kata mesti ada. Itu wajib akli. Mustahil lawannya. Mustahil ni adalah sesuatu yang akal tak boleh terima kata ada. Akal kata tak mungkin ada. Tak, itu mustahil. Kalau akal kata kalau ada pun boleh terima, kalau tak ada pun ya boleh terima. Itu namanya jaiz ataupun harus, ya. Wajib, mustahil, jaiz ataupun disebut harus, ya. Contoh, ya, contoh mudah saja. Kalau kita keluar dari rumah kita tadi, datang ke masjid, kita tinggalkan rumah kita dalam keadaan kemas dan teratur. Kemudian bila kita keluar untuk keselamatan, kita tutup pintu dan kita pasang manggu, kita lock. Lalu bila kita balik, na'udzubillah lah, ini contoh saja, kita dapati pintu terbuka. Bila kita datang dekat, tengok mangga dah terkopak, kunci itu, lock tu dikopak. Kemudian kita masuk dalam rumah, kita dapati barang-barang berselera. Apa yang bermain dalam fikiran kita? Iaitu rumah kita telah dipecah masuk oleh orang. Baik. Persoalannya, macam mana kita tahu rumah kita dah kena pecah masuk oleh orang? Padahal masa kejadian itu berlaku, kita berada di masjid. Mata kita di masjid, telinga kita di masjid, seluruh diri kita di masjid. Macam mana kita boleh tahu ada orang pecah masuk rumah kita? Jawabnya, akal beritahu. Akal akan kata, kalau dah jadi macam ini, mesti ada orang buat. Takkanlah pintu terbuka sendiri, mangga terkopak sendiri, barang berselerak sendiri. Ada orang buat, mesti ada orang buat. Itu namanya wajib. Misal sajalah, kita pun tanya jiran sebelah rumah, abang tadi masa saya ke masjid, abang ada perasan tak orang pecah masuk rumah saya? Jawab jiran kita, saya tak perasan lagi, tapi rasa saya lah kan, jadi sendiri ni. Kita pun menung, dah lah aku tengah susah hati. Ada pula jiran yang buat lawak macam ni. Takkanlah jadi sendiri. Takkanlah jadi sendiri itu namanya mustahil. Mustahil jadi sendiri. Kita tak boleh terima berlaku perubahan, barang berselerak sendiri, pintu terbuka sendiri, mangga terpapak sendiri. Akal blok, tak boleh terima ada benda macam tu. Itu namanya mustahil. Agak siapakah yang pecah rumah kita tu? Boleh jadi tak penagih dadah, nak curi barang, nak buat beli dadah. Akal kata mungkin. Boleh jadi tak bukan penagih dadah, tapi memang pencuri profesional. Memang profesion dia curi barang. Dia cuma cari hidup dia dengan curi barang orang. Akal kita kata boleh jadi. Jadi sesuatu yang akal boleh terima, ya, ada penagih dadah yang pecah masuk rumah, ataupun akal boleh terima tidak, bukan penagih dadah tapi orang lain, itu namanya jaiz. Jadi dalam ilmu tauhid, inilah hukum yang ada kaitan rapat, iaitu hukum akal. Jadi bila bincang tentang ilahiyat, ketuhanan pun, apa yang mesti ada pada Allah, apa yang tak mungkin ada pada Allah, dan apa yang boleh ada dan boleh tidak ada. Masalah nubuat, iaitu kenabian, itu ialah perkara-perkara bersangkut
dengan nabi-nabi. Dalam bahasa Arab disebut anbiya. Anbiya itu plural lah. Kalau satu nak samalah macam kita ambil pada bahasa Arab nabi. Satu nabi. Ramai anbiya, ya. Iaitu segala yang wajib, yang mustahil serta yang harus pada hak mereka itu alaihimus salatu wassalam. Jadi sama, ya. Apa yang mesti ada pada para rasul, apa yang tak mungkin ada pada para rasul, dan apa yang boleh ada dan boleh tiada pada para rasul. Yang ketiga, dan masalah sam'iyah itu iaitu barang, iaitu sesuatu yang didengar daripada dalil Quran dan hadis sahaja dan tiada didapati dengan dalil akli. Misalnya seperti bangkit dari kubur sesudah mati. Bahkan kalau ikut akal semata-mata macam susah pula nak terima. Dah mati, ya, dah hancur, dah jadi, dah bersebati dengan tanah, tiba-tiba hidup balik. Sebenarnya akal boleh dia terima, adat yang tak boleh terima. Sebab secara adat kebiasaannya kita tak jumpa orang mati hidup balik. Tapi dari segi akal, sebenarnya akal sepatutnya boleh terima. Kenapa akal sepatutnya boleh terima? Kerana manusia ni dahulu langsung tak ada. Dulu langsung tak ada. Lepas mak ayahnya kahwin ada. Maknanya boleh manusia ni wujud daripada tak ada. Takkan dah ada, cuma dia dah berubah jadi itu, tak boleh wujud balik. Maknanya lebih senang lagi wujud balik daripada tak pernah wujud dulu. Kerana dari segi akal sebenarnya manusia hidup balik lepas mati itu lebih mudah diterima daripada manusia wujud selepas tak wujud. Tuan-puan yang dah ada anak, yang belum ada cucu, kan? Fikir-fikir satu masa akan ada cucu tak? Boleh jadilah. Ramai je orang ada cucu, ya? Boleh jadilah. Padahal cucu tu belum wujud pun. Akal sudah boleh terima kemungkinan wujud cucu tadi. Padahal apa pun tak nampak lagi. Macam adik kita kecil lagi. Satu masa akan ada anak tak? Boleh jadi. Dia kahwin nanti dah besar, ada anak lah dia. Padahal adik pun masih kecil lagi. Dia belum balik lagi. Kita sudah boleh terima kemungkinan ada anak dia. Takkan yang pernah wujud, yang pernah hidup, yang pernah kesana kemari, berceramah jadi Perdana Menteri, mati, tak boleh hidup balik. Sepatutnya dari segi akal lebih mudah menerima manusia lepas mati hidup balik berbanding menerima manusia yang belum lahir ke dunia. Sebab yang tu dah pernah wujud, dah ada track record wujud. Untuk wujud semula tak mustahil, berbanding dengan yang belum ada track record wujud pun kita boleh terima akan wujud. Tapi oleh kerana adat itu tak berlaku macam itu yang kita rasa pelik. Kalau manusia yang belum lahir ke dunia, itu kita biasa tengok. So kita rasa mudah terima. Satu masa nanti anak kita akan punya anak, kita akan punya cucu. Satu masa cucu kita akan punya anak, kita ada cicit. Kita mudah terima kerana kita biasa tengok. Adapun orang dah mati hidup balik, kita tak biasa tengok. Itu yang kita jadi susah nak terima. Padahal dari segi akal lebih mudah lagi berbanding yang belum wujud. Oleh itu kita itu beriman semata-mata kerana diberitahu. Kerana kalau dari segi akal, orang mati hidup balik itu hukumnya harus saja. Boleh jadilah mati hidup balik. Dulu tak pernah wujud, boleh hidup. Daripada air mani boleh jadi manusia yang hidup. Takkan tak pernah hidup, tiba-tiba tak boleh wujud, boleh jadilah. Tapi dari segi iman, wajib kita yakin bahawa orang mati akan hidup balik. Kenapa? Kerana Quran bagi tahu, hadis bagi tahu. Berhimpun di mahsyar. Mahsyar tu makna tempat perhimpunan lah. Hasyar tu makna himpun, mahsyar tempat perhimpunan. Berhisab. Daripada ni dihitung segala amalan manusia, mana baik, mana buruk. Saya tak tahulah zaman sekarang orang panggil matematik. Zaman saya sekolah rendah dulu sempat lagi dipanggil ilmu hisab, ilmu kira-kira. Zaman tuan-tuan mungkin ilmu hisab dia makna ilmu kira-kira, ambil daripada bahasa Arab. Jadi akan berlakunya hisab, yakni manusia, amalan-amalan mereka tu akan dinilai, dihitung, mana baik banyak, mana buruk banyak, mana dosa banyak, mana pahala banyak, mana kita yakin. As-sirat iaitu titian.
syurga, neraka dan lain-lain. Selesai. Kita masuk ke tajuk yang baru, iaitu Mabhasul Hukmi. InsyaAllah. Saya buka lagi sekali kalau ada sebab soalan berkaitan dengan pembahagian dari 3 masalah tauhid, ilahiyat, ketuhanan, nubuat, kenabian, dan samiyat, perkara-perkara lahir yang kita tidak boleh fikir dengan akal dan lihat dengan mata, tapi kita yakin kerana ada perkhabaran dalam Quran dan hadis. Baik. Kalau tak ada, kita pergi kepada satu tajuk yang sangat penting, yang mana di zaman kita ni orang sudah tidak faham beza antaranya. Apa dia? Hukum. Tempat membahaskan makna hukum. Soalan, apa makna hukum? Dan sebutkan segala bahagiannya. Hukum tu apa dia? Apa definisi dia? Apa ta'rif dia? Dan yang kedua, apa jenis hukum? Yang pertama, makna hukum itu ialah menetapkan sesuatu pekerjaan atau perkara ataupun menafikannya. Mudah ceritanya, kalau kita kata ya atau kita kata tidak, hukum kata ya itu makna menetapkan. Contohnya, kita kata ada Muhammad, atau kita nafikan tak ada Muhammad. Itu dari segi bahasa namanya hukum. Contoh lagi mudah, orang tanya, malam ni jadi ke kuliah maghrib Ustaz aku di sini? Jadi dia kata, seorang tu kata, ya jadi. Hukum kata, dia menetapkan kata ada. Atau dia kata tak jadi, Ustaz ada urusan di luar KL. Dia menafikan, tak ada kata dia. Itu namanya hukum. Menetapkan kata ya ataupun menafikan kata tidak, itu dari segi bahasa namanya hukum. Dalam bahasa Arab, isbatul amri au nafyuhu, menetapkan sesuatu atau menafikan. Baik. Jadi yang menetapkan atau menafikan itu adalah salah satu dari 3. Kita kata hukum ni menetapkan ya atau menafikan tidak. Yang menetapkan atau menafikan itu apa? 3. Yang pertama, syarak. Namanya hukum syarak. Contohlah, kita kata wajib tak sembahyang maghrib sekarang ni? Kita kata wajib. Bagi yang belum sembahyang, dia dah sembahyang, selesai. Ya, kita kata ada kewajipan solat maghrib sekarang ini. Bagi mereka yang belum solat maghrib, wajib solat maghrib. Kita menetapkan. Kenapa kita kata macam tu? Syarak. Allah yang tetapkan. Okay. Kita katakan tidak wajib sekarang ni solat isyak. Tak wajib. Kenapa? Karena syarak yang menetapkan. Waktu isyak belum masuk lagi, sebelum wajib lagi. Bila kita kata tak wajib tu, ikut penetapan syarak. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat ke atas seorang mukmin merupakan kewajipan yang berwaktu. Bila kita kata belum wajib lagi solat isyak sekarang ni, itu hukum syarak. Kita kata wajib solat maghrib bagi orang belum solat, tu juga hukum syarak. Kerana syarak yang menetapkan. Yang kedua adalah hukum adat. Dan yang ketiga adalah hukum akal. Berapa minit? Isyak pukul ada timer. Ya? 2 minit lagi. 4 minit lagi. Yang kedua adalah hukum adat. Adat di sini yang penting sangat nak terangkan, kerana dari segi interaksi saya dengan masyarakat dalam Facebook, saya dapati berlaku salah faham tentang hukum adat. Dan ketiga, hukum akal. Itu juga orang tidak faham apa kaitan hukum akal dengan hukum syarak. Kadang-kadang ada benda yang harus pada syarak tapi ternafi pada ada benda-benda yang harus pada akal tapi dari segi syarak ternafi. Contoh,
Dari segi akal, semata-mata akal, harus syurga tak wujud. Kerana syurga ni benda yang makhluk. Makhluk ni wujud boleh, tak wujud pun boleh. Yang mesti wujud tu tempat. Makhluk boleh wujud, boleh tak wujud. Dari segi akal, kewujudan syurga tu hukumnya harus. Dari segi syarak, wajib kita beriman bahawa syurga tu wujud. Tak boleh kita kata syurga tak wujud, tak boleh. Sebab syarak dah bagi tahu pada kita syurga tu wujud. Adat ni, saya perasan orang tidak faham kenapa bila kita terangkan ini sebenarnya hanyalah hukum adat sahaja, bukannya hukum syarak. Ada yang respon macam ini. Dia kata hukum adat tak boleh melanggar syarak. Maka saya faham, dia tak faham. Kalau dia faham, dia tak akan cakap macam itu. Berarti yang dia ingat hukum adat tak boleh melanggar syarak tu, dia ingat macam adat orang Melayu macam ni, adat orang Cina macam ni, adat orang India macam lain pula. Maka adat-adat ni boleh diamalkan dengan syarat tak melanggar syarak. Itu lain. Bukan itu yang dimaksudkan dikata hukum adat dalam ilmu tauhid ni, bukannya itu. Bahkan hukum adat itulah yang membantu hukum syarak. Yang dia kata adat itu boleh selagi mana tidak melanggar syarak, itu adat lain. Itu adat kebiasaan yang manusia buat. Adapun adat yang dimaksudkan di sini adalah cause and effect. Sebab dan musabab. Contoh, pisau yang tajam melukakan. Jadi bila satu orang ambil pisau tikam kawan dia, maka dia dihukum bersalah. Kenapa? Kerana dari segi hukum adat, pisau melukakan. Walaupun dari segi akal, yang menjadikan luka adalah Allah. Adat ni sebenarnya cause and effect dia. Nanti insyaAllah sampai masanya kita akan terangkan satu persatu apa dia hukum syarak, apa dia hukum adat, dan apa dia hukum akal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama aqarrata bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu min